baru saja sebahagian daripada kita telah menyambut hari raya puasa 6. Dan seperti biasa pada hari ini kita bersama dengan page daripada The Perspective Pak Amanah Negeri Kedah dan juga page daripada Datuk Mahfuz Omar akan membicarakan satu topik yang saya rasa sangat penting dalam usaha kita untuk memberi penerangan dan penjelasan secara berterusan kepada masyarakat di luar sana supaya mereka mampu untuk mendapat maklumat yang tepat, maklumat yang benar. Yang akhirnya dengan maklumat yang benar ini mampu untuk membuat apa-apa juga keputusan. Dan tajuk pada hari ini adalah Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional Kedah, ulasan Mahfuz Omar. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, tajuk ini kita pilih disebabkan oleh dalam masa 10 hari Kerajaan Perikatan Nasional memerintah di Kedah. Di antara statement-statement yang telah diberikan antara lain adalah menyebut bahawa mereka-mereka yang masih mengulangi, mereka-mereka yang masih menyebut kerajaan Tebuk Atap, masih menyebut kerajaan pintu belakang, mereka ini adalah golongan yang kecewa. Jadi itu topik kita pada hari ini yang akan diulas oleh senior politician kita yang berhormat Datuk Mahfuz Omar, mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia, ahli Parlimen Pokok Senang. Apa khabar Datuk hari ini? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Sihat, selamat Hari Raya. Daripada rumah kan daripada mana ni? Ini dah daripada Penang. Oh, daripada Penang. Saya ada hal di Penang, besok nak pergi ke KL. Okey. Penang mana ni? Besok dah boleh dah atas urusan tertentu boleh cross border lah. Mulai besok 1 bulan. Saya pun dah dapat daripada OCPD Kota Stang. Okey, cantik. Sebelum ni saya dah pergi ambil. Ini dah nampak perkembangan ni lebih baik lah. Ya, alhamdulillah. Okey, saya ingat Datuk kita terus pergi kepada persoalan yang saya sebutkan tadi ni. Bicara sebenar kita adalah Kerajaan Perikatan Nasional Kedah. Itu persoalan sebenar kita. Tetapi untuk nak membicarakan ini, saya rasa kita kena pergi sedikit lebih luas untuk melihat bagaimana proses berlaku pertukaran kerajaan di peringkat federal itu daripada Pakatan Harapan yang sama-sama kita maklum, kita ambil alih oleh Perikatan Nasional. Saya kira ini buat pertama kali berlaku dalam negara kita di peringkat federal. Walaupun di peringkat negeri saya kira telah berlaku beberapa kali di Terengganu ada sejarahnya, di Kelantan ada sejarahnya, dan pada 2009 mungkin di Perak ada sejarahnya. Itu suatu kerajaan yang dibentuk bukan melalui proses mandat yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya. Jadi inilah yang berlaku pada akhir bulan 2 dan awal bulan 3 baru ini, bagaimana satu kerajaan yang dibentuk bukan melalui proses mandat rakyat tetapi melalui mereka sama-sama mereka berpakat dan mendapat majoriti yang akhirnya mereka membentuk kerajaan. Jadi di peringkat awal perbincangan kita ni mungkin Datuk boleh ulas semula bagaimana benda tu berlaku di tingkat federal dan mungkin istilah-istilah tadi, istilah mandat rakyat, istilah kerajaan pintu hadapan, kerajaan pintu belakang, kerajaan Tebuk Atap, kerajaan di luar tabi'i dan sebagainya. Jadi untuk awal ni mungkin Datuk boleh ulas yang tu dulu. Sila Datuk. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Perspektif yang mengundang saya buat sekali kalinya untuk berikan sedikit pandangan-pandangan politik berkaitan dengan perkembangan politik, dan topik perbincangan ini sangat baik dan saya kira bahawa masyarakat dan rakyat perlu memberikan perhatian supaya masyarakat dan rakyat ini tidak diperkudakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Kadang-kadang orang menggunakan atas alasan bahawa ini kepentingan rakyat, tapi hakikatnya dia bukan merupakan kepentingan rakyat. Rakyat hanya diperkudakan dan mereka melindungi di belakang rakyat ataupun di belakang institusi-institusi tertentu. Kononnya ini sudah pun mendapat pengesahan daripada institusi-institusi tertentu. Jadi mereka tidak punya satu alasan kekuatan yang munasabah untuk menghalalkan tindakan mereka.
apa yang boleh kita faham mudah untuk masyarakat faham bahawa kerajaan ini kerajaan yang terbentuk hari ini yang menggelarkan diri mereka sebagai Perikatan Nasional ini ialah kerajaan yang tidak pernah melalui mana-mana proses dalam pilihan raya. Tidak pernah berlaku dalam negara kita bahawa kerajaan dibentuk melalui proses selain daripada pilihan raya. Tak pernah berlaku. Dia hanya pernah berlaku ialah apabila pertukaran Perdana Menteri, itu pernah berlaku. Tetapi pertukaran Perdana Menteri pun pernah berlaku di zaman Tun Hussein On. Di zaman Tun Hussein On mengambil alih daripada Tun Razak. Tun Hussein On telah membawa ke Parlimen untuk mendapat pengesahan yang beliau mendapat dukungan dan sokongan majoriti ahli-ahli Parlimen yang mendapat mandat daripada rakyat. Mendapat mandat daripada rakyat. Tetapi dalam hari ini kerajaan Perikatan Nasional ini tidak pernah melalui proses itu. Inilah yang saya selalu gelak bahawa ini kerajaan luar tabi'i. Semangat nafas pilihan raya umum yang ke-14 dulu ialah rakyat memberikan mandat kepada Pakatan Harapan. Rakyat memberikan mandat kepada Pakatan Harapan. Kita harus memahami, rakyat harus memahami bahawa mandat rakyat ini ialah pemindahan kuasa politik daripada rakyat kepada sekelompok parti melalui ahli-ahli parlimen yang telah pun bertanding ataupun ahli Dewan Undangan Negeri yang bertanding. Jadi rakyat memindahkan kuasa mereka. Kuasa itu adalah kuasa rakyat, bukan kuasa parti politik, bukan kuasa seseorang calon ataupun ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri yang memenangi satu-satu proses pilihan raya. Tetapi mereka mendapat kuasa itu daripada rakyat. Rakyat pindahkan kuasa melalui peti undi. Rakyat telah pindahkan kuasa. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan mandat rakyat, yang mendapat mandat rakyat. Rakyat memindahkan kuasa dalam pilihan raya umum lalu kepada siapa? Kepada Pakatan Harapan. Kepada Pakatan Harapan, termasuk di negeri-negeri tertentu yang seperti yang kita tahu, Johor, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan, dan juga Sabah dan sebagainya. Maknanya kerajaan memandatkan kepada Pakatan Harapan, bukan memandatkan kepada orang lain. Makna majoriti ahli parlimen yang memenangi itu, yang menerima mandat daripada rakyat ialah daripada Pakatan Harapan yang pada waktu itu menggunakan lambang parti PKR, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Jadi ini yang harus difahami bahawa pilihan raya umum yang lalu mandat rakyat itu kepada Pakatan Harapan. Tetapi apa yang berlaku hari ini ialah kerajaan ini terbentuk bukan daripada proses pemindahan kuasa daripada rakyat kepada Perikatan Nasional. Semangat ini tidak pernah berlaku. Nafas ini tidak pernah berlaku. Yang berlaku hari ini ialah akibat daripada pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Pengkhianatan terhadap kuasa yang dipindahkan oleh rakyat kepada mereka. Mereka ini yang berada dalam Perikatan Nasional ini, khususnya mereka yang merupakan pengkhianat yang dulunya bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka harus tanya diri sendiri ini, mereka mendapat mandat daripada rakyat itu untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional ataupun bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka harus menjawab secara jujur. Kerana mereka ini semuanya orang yang saya anggap sebagai orang yang punya pengalaman politik, yang cerdik, yang memahami soal demokrasi berparlimen, demokrasi pilihan raya dan sebagainya. Jadi mereka harus bertanya. Begitu juga dengan kaedah berlakunya ini tidak hanya selesai dengan pengkhianatan, tetapi juga dengan pencurian. Kerana ada kelompok daripada satu lagi, kelompok ialah merupakan pencuri yang mengambil kesempatan untuk mencuri suasana dan keadaan pengkhianatan itu untuk membentuk bersama dengan pengkhianat ini bagi membentuk kerajaan. Jadi pencuri juga harus menjawab bahawa pada saya dengan secara yang jujur bahawa mereka tidak pernah mendapat mandat daripada rakyat untuk membentuk kerajaan dalam pilihan raya umum yang lalu. Sebab mereka telah ditolak oleh rakyat. Secara prinsipnya mereka ditolak oleh rakyat. UMNO dan juga PAS telah ditolak oleh rakyat
daripada untuk membentuk kerajaan, khususnya kerajaan federal dan juga kerajaan-kerajaan negeri di negeri tertentu. Jadi ini yang saya fikir bahawa sesuatu yang perlu difahami oleh masyarakat dan rakyat, bahawa kerajaan mandat rakyat ini ialah kerajaan yang mesti berasaskan kepada penerimaan baton daripada rakyat. Baton daripada rakyat iaitu rakyat menyerahkan baton. Okey, nah, tolong uruskan negara ini. Tolong uruskan kehidupan kami. Kami memberikan kuasa kepada kamu. Jadi bagi saya bahawa ini yang tidak berlaku seperti mana yang sepatutnya seperti yang berlaku dalam pilihan raya umum yang lalu. Jadi bagi saya bahawa satu yang sangat jelek dan ini merosakkan imej negara kita kerana kerajaan ini kerajaan yang tidak pernah mendapat apa-apa mandat daripada rakyat. Yang kedua, kalaupun mereka mengambil itu di pertengahan jalan, sepatutnya mereka mesti berani untuk berhadapan dengan masyarakat umumnya melalui parlimen, iaitu pengesahan mereka itu mendapat dukungan majoriti daripada ahli parlimen yang mendapat mandat daripada rakyat. Ini semangat yang pernah ditunjukkan oleh Allahyarham Tun Hussein Onn, seorang Perdana Menteri, salah seorang daripada Perdana Menteri Malaysia. Itu bukan perubahan kerajaan, hanya perubahan Perdana Menteri. Sebab seseorang Perdana Menteri yang nak mengepalai kerajaan ini mesti mendapat dukungan dan sokongan majoriti daripada ahli parlimen yang mendapat mandat daripada rakyat, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak. Jadi ini yang menjadi persoalan sekarang ini, yang sepatutnya kerajaan hari ini melalui Tan Sri Muhyiddin harus berani untuk menerima usul tidak percaya. Sebab bagi saya usul tidak percaya dengan usul percaya seperti mana yang berlaku kat Tun Hussein Onn, dia sama untuk pengabsahan seseorang itu telah mendapat dukungan dan sokongan majoriti ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi ini bagi saya tidak berlaku dalam negara kita. Betul. Jadi mereka adalah golongan yang tidak diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah. Ya. Rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk memerintah. Setelah memerintah 2 tahun, mereka ni mastermind dia adalah Perdana Menteri yang ada sekarang. Kita tengok di video-video bahawa dialah rupanya mastermind yang berlojoh kuasa, nakkan kuasa, nak untuk menjadi Perdana Menteri, nak memerintah. Jadi inilah yang perancangan yang dibuat. Perancangan yang dibuat melalui video itu jelas bahawa dia ingin membeli beberapa player ataupun daripada ahli-ahli parlimen UMNO dan seumpamanya, dan apabila mereka mendapat majoriti, mereka melakukan move yang disebut Sheraton move ataupun langkah Sheraton. Ya. Jadi apa yang berlaku Datuk adalah sebagaimana yang Datuk sebut tadi, mereka khianat. Khianat bukan saja khianat individu. Khianat individu ni maksudnya kalau dalam konteks Perdana Menteri, khianat individu Tun. Kalau dalam konteks Kedah, Datuk Seri Utama Mufris dikhianati oleh beberapa individu exco ini contohnya. Dan selain daripada khianat individu adalah khianat juga kepada parti masing-masing. Mereka dalam BBM khianat parti BBM, mereka dalam keadilan khianat parti keadilan. Dan mereka yang paling besar sekali adalah mengkhianati mandat rakyat sebagaimana yang Datuk sebut tadi ni. Mandat yang rakyat beri, baton yang rakyat beri kepada mereka, tapi mereka khianat disebabkan oleh gelojoh kuasa. Mereka melakukan move, mereka melakukan gerakan untuk mengambil alih pemerintahan yang ada sekarang. Dan Datuk tambah tadi lagi, iaitu mereka ini legitimasi mereka tidak berlaku di parlimen. Jadi dan ini sampai bila pun kita tak tahu, sebab nampak cuba lari daripada untuk berada di parlimen untuk berlaku legitimasi, dan mungkin sebelum berlaku tu berubah kerajaan kita pun tak tahu. Jadi inilah yang sebenar yang berlaku dalam negara kita, dan mungkin lagi sekali mandat rakyat yang diberi oleh rakyat. Pintu belakang, adakah mereka ini boleh sesuai kita sebut pintu belakang ataupun macam mana tu? Ataupun atap tu siapa pula? Ataupun yang kata luar tepi itu siapa pula?
Boleh Datuk perjelas lagi sekali, bagi detail sikit bagi orang faham sungguh-sungguh tu Ya. Pertama saya suka menggunakan istilah luar tabi'i sebab Ya. tabi'i proses pembentuk kerajaan itu dia mesti melalui mandat rakyat. Mandat rakyat dalam proses satu-satu proses pilihan raya umum. Itu tabi'i demokrasi. Jadi apa yang berlaku ini dia tidak melalui proses tabi'i demokrasi, tetapi dia melalui proses di luar tabi'i lah. Maknanya kalau berlaku pengkhianatan, iaitu mereka melarikan kemenangan mereka yang bersama atas nama semangat Pakatan Harapan itu untuk bersama dengan pihak yang mereka musuhi satu ketika dahulu. Ini sebab bagi saya sekarang ini Kerajaan Perikatan Nasional ini kerajaan yang dibentuk oleh kumpulan yang saling bermusuh dalam sebelum pilihan raya dan sehingga pilihan raya umum yang lalu. Ini saling bermusuh. Apa yang Tan Sri Muhyiddin tidak pernah menggelarkan PAS dan tidak pernah menggelarkan UMNO. No way untuk dia kembali kepada UMNO, dia kata. Ya, walaupun dia tak kembali kepada UMNO bagi saya, tetapi sekarang ni dia mengangkat kembali UMNO yang dah ditolak oleh rakyat untuk berada dalam tampuk kekuasaan politik dalam negara kita. Apa yang dia tak pernah kata kepada PAS umpamanya parti ajaran sesat dan sebagainya lah, ungkapan yang saya fikir bahawa tak seharusnya dia ungkapkan, tetapi hari ini demi untuk kelangsungan kuasa dia, kegelojohan dia untuk berada pada kedudukan sebagai seorang Perdana Menteri, dia sanggup untuk bersama dengan kumpulan-kumpulan yang saling bermusuhan dengan mereka. Contoh bagi saya bahawa hari ini disebut oleh ketua tebuk atap. Ketua tebuk atap ni maknanya ketua Pahal. Ketua tebuk atap mana tukang tebuk atap lah, mana tukang tebuk atap. Dia ada pakar plaster. Plaster simen. Yang ni tebuk atap. Yang ni pakar tebuk atap. Maknanya ketua tebuk atap, dia kata dalam kenyataan iaitu kerajaan Pakatan Harapan kemenangan. Pakatan Harapan itu kemenangan yang mentah. Ya, yang apa? Tak masak. Masak. Buah tak masak. Buah durian yang tak masak dan sebagainya. Dan sebelum itu berlaku berbagai-bagai tuduhan terhadap Pakatan Harapan. Malah semasa PM hari ini berada dalam Pakatan Harapan pun dituduh secara en bloknya bahawa Pakatan Harapan ini mencapai kemenangan atas dasar fitnah. Atas dasar fitnah terhadap kerajaan yang lalu, iaitu dengan berbagai-bagai isu termasuk 1MDB. Termasuk 1MDB. Jadi saya nak sebut di sini kepada ketua tebuk atap. Kepada ketua tebuk atap yang mereka menganggap bahawa yang tidak matang ini juga dikepalai dahulunya, kemenangan itu dikepalai bukan sahaja oleh Tun tetapi oleh PM yang ada pada hari ini. Mereka sedang berketuakan PM yang tidak matang. Yang dahulunya dituduh sebagai salah seorang penjolok buah yang cukup hebat sehingga buah itu jatuh. Jadi bagi saya kalau dahulunya sejarah kita lihat bahawa orang daripada dalaman UMNO itu sendiri, dalam dalaman UMNO yang memulakan langkah untuk menolak kepimpinan Datuk Najib dan juga masalah isu 1MDB ni ialah Tan Sri Muhyiddin salah seorangnya. Sehingga dia terpelanting daripada kedudukan jawatan dia sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan Presiden UMNO. Jadi kalau dikatakan bahawa itu antara isu yang menyebabkan rakyat terpengaruh dan satu kesilapan kononnya rakyat terpengaruh sehingga menolak sebuah kerajaan, bermakna bahawa yang melakukan pembohongan terhadap rakyat, kalau itu yang dianggap sebagai tidak matang, ialah Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Yang membohongi semua orang ialah Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Jadi saya nak minta supaya Perdana Menteri yang ada pada hari ini memberikan penjelasan kepada Kerajaan Perikatan Nasional juga kepada semua masyarakat dan rakyat. Apakah benar dia melakukan
satu pendedahan yang betul tentang isu 1MDB ataupun dia merupakan satu pembohongan yang hanya semata-mata kerana untuk dia plankan satu suasana dan keadaan untuk akhirnya dia mencapai satu cita-cita dia untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi ini yang perlu dilihat oleh ketua Tebuk Atap, bahawa mereka sedang berketuakan, berperdana menterikan seorang yang tidak matang, yang dulu mengepalai, yang kalau dikatakan 1MDB itu satu merupakan fitnah terhadap Najib, terhadap UMNO, terhadap Kerajaan Barisan Nasional, bahawa Perdana Menteri yang ada pada hari ini lah. Jadi isu dia, persoalan dia yang timbul pula ialah apakah mereka yang sedang didakwa dalam kes-kes yang membabitkan rentetan rangkaian isu-isu 1MDB ini akan dilepaskan selepas daripada ini. Ini persoalan dia. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini merupakan satu yang dilakukan oleh pihak yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini yang tidak menggambarkan sebenarnya mereka sendiri yang tidak mempunyai kematangan. Kerajaan yang sedang bertumbuh, berkembang dengan pohon yang diibaratkan sedang merendang, tiba-tiba hari ini bukan mereka pergi jolok buah. Bukan mereka pergi jolok buah, mereka jadi tupai untuk tebuk buah durian yang elok yang sedang tumbuh pada waktu itu, yang sedang berkembang, buah yang kembang kucing tidur, mereka yang jadi tupai. Mereka yang jadi tupai merosakkan buah yang cantik, iaitu buah Kerajaan Pakatan Harapan, yang kalau nak dibandingkan dengan kerajaan yang ada pada hari ini yang sedang menghadapi keadaan yang bercempera. Contoh saya katakan keadaan yang bercempera, ketua penasihat pada Tebuk Atap, ketua penasihat kepada ketua Tebuk Atap, kawan saya lama, sejak daripada dalam Pemuda PAS dulu, masa tu dia tak jadi Tebuk Atap lagi. Hari ini dia buat keluar satu kenyataan, dia menyatakan untuk nak lihat Kerajaan Perikatan Nasional tentang masa depan mereka ni, dia kata tak stabil. Dia kata dia keadaan yang tak stabil, tak tahu apa akan jadi pada beberapa bulan yang akan datang ini. Saya pun heran macam mana ketua penasihat kepada ketua Tebuk Atap tidak confident dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Sedangkan mereka yang bersama-sama dalam nak membina kerajaan yang ada pada hari ini. Sepatutnya lah bagi saya bahawa sebagai ketua penasihat kepada ketua Tebuk Atap, dia seharusnya memberikan kenyataan yang kumpulan Tebuk Atap ni, parti Tebuk Atap ni, supaya parti Tebuk Atap ni lebih confident, lebih yakin untuk mempertahankan kerajaan yang ada pada hari ini. Nampak macam parti Tebuk Atap dah mula goyang. Dah mula goyang keyakinan terhadap Perikatan Nasional dan juga terhadap Perdana Menteri. Saya tak tahulah sama ada mereka selepas ini pun nak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini pula. Ini boleh berlaku. Ini boleh berlaku dengan ada pendedahan-pendedahan yang orang lapor kata ada dah mula mari ke jumpa dengan Tun dan sebagainya. Jadi saya tak tahu itukah yang dimaksudkan yang menyebabkan mereka tidak confident, tidak yakin tentang masa depan Kerajaan Perikatan Harapan, Perikatan Nasional ini. Jadi ini menunjukkan bagi saya bahawa sesuatu keadaan yang tidak ada kestabilan. Begitu juga dengan pemain-pemain politik dalam Perikatan Nasional yang cuba meletakkan harga yang tinggi dalam kerajaan untuk mengambil kesempatan. Ada kemungkinan juga bagi saya ketua penasihat kepada ketua Tebuk Atap ini mengeluarkan kenyataan yang begitu ialah untuk nak meletakkan harga Tebuk Atap ini dengan harga tinggi lah. Tebuk Atap ni harga tinggi lah. Sebab daripada Tebuk Atap nak pasang balik. Nak pasang atap tu balik tu. Bila atap yang pecah ni. Jadi dia pergi buat quotation. Dia sedang buat quotation baru. Untuk beri kepada Menkon. Iaitu Perdana Menteri ni, Menkon ni. Ini quotation baru untuk Tebuk Atap. Untuk subkon untuk Tebuk Atap ni. Ini untuk meletakkan harga lah bagi saya.
Dia nak letakkan harga yang mahal supaya apa yang mereka dah minta ni Menkon kena bagi. Menkon kena bagi ataupun pemaju kena bagi. Pemaju kena bagi kepada subkon untuk lebih daripada Menkon. Contohlah bagi saya. Ini semuanya menggambarkan bagaimana orang politik, pemain-pemain politik ini yang mengambil kesempatan bukan untuk kepentingan negara dan rakyat, tapi untuk kepentingan diri. Betul. Kalau kita tengok sebuah rumah, rumah yang sempurna lah. Ada pintu depan, ada pintu belakang, ada tingkap, ada atap. Jadi orang yang normal, orang yang rasional, dia masuk melalui pintu depan. Ya. Pintu depan ni untuk orang masuk, untuk tetamu masuk. Tetapi ada juga yang masuk pintu belakang. Itulah istilah kerajaan yang ada sekarang. Tapi istilah yang lebih teruk daripada itu adalah yang masuk ikut atap. Yang masuk ikut atap ni saya kira orang jahat lah kot, Dato'. Ya. Dan istilah ini keluar daripada Presiden Parti PAS sendiri. Dan dalam konteks Kedah, MB Kedah tu daripada PAS. Jadi dia kata kepada mereka yang selalu diulang, duk kata kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap ni adalah mereka-mereka yang kecewa. Jadi adakah dia sindir presiden dia? Ataupun kita pun tak tahu sebab istilah ini diperkenalkan oleh presiden dia. Jadi ni kita dah mula masuk isu Kedah, Dato'. Jadi dia sindir presiden dia ke ataupun dia tak perasan istilah ini diperkenalkan oleh presiden dia ke ataupun macam mana, Dato'? Ya, ini boleh berlaku berbagai-bagai pentafsiran bagi saya. Kadang-kadang orang begitu berlojoh nak buat kenyataan ini sehingga dia lupa bahawa istilah itu siapa yang mempopularkan ataupun mengeluarkan istilah tersebut. Mungkin dia lupa kata istilah itu sebenarnya istilah yang diperkenalkan oleh ketua tebuk atap lah, ketua parti tebuk atap lah, presiden dia sendiri. Jadi bagi saya lah bahawa apa yang berlaku pada hari ini, baik di Kedah maupun di federal ataupun di negeri-negeri yang lain, ialah saya lebih melihat pada ini satu mesej yang jelas daripada PAS, bahawa tak salah keluar PAS. Tak salah keluar PAS. Dulu saya, Dr. Mee, yang hormat Dr. Mee, rakan-rakan kita keluar PAS ni, apa yang tidak dihukum? Apa yang tidak dihukum, yang tidak dilabelkan? Macam-macam lah istilah yang dihukumkan, berbagai-bagai, tak berkat kehidupan lah, macam-macam. Saya diistilah dengan dah lama mati. Ketua tebuk atap juga istilah kan. Dia kata, maaf tu dah lama dah mati, tinggal baru nak bumi lah, baru nak tanam. Jadi itulah dia ungkapan seorang ketua tebuk atap ni. Jadi ketua tebuk atap ni dia memang sangat sinonim dengan istilah-istilah yang sangat pelik-pelik, pelik-pelik, istilah binatang, istilah mayat, macam dia anggap pada saya. Tapi saya tak kisahlah. Itu memang dia punya kitab dia memang begitu. Dia menggunakan kitab tu, saya tak guna kitab tu. Tetapi bagi saya bahawa isunya ialah tak salah untuk keluar PAS. Jadi kepada ahli-ahli PAS yang ada hari ini, mereka perlu berfikir bagaimana parti mereka dan juga pemimpin-pemimpin mereka yang satu ketika dahulu bercakap, umpama contoh, tidak akan bersama dengan UMNO. Tidak akan bersama dengan UMNO. Mereka mengatakan bahawa kita kumpulan yang sentiasa menimbulkan fitnah terhadap pemimpin utama ketua tebuk atap ni. Kononnya bahawa nak bersama dengan UMNO dan sebagainya. Ini memang kita dakwa. Saya masih ingat sejak daripada tahun 2000, kita mula start menang di Kedah 2008. 2008 pada waktu itu. Itu sudah bermula isu-isu untuk bersama dengan UMNO. Ketua tebuk atap dalam perjalanan ke Kedah untuk nak bertemu dengan Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan, tiba-tiba berpatah balik ke Kuala Lumpur. Hanya meninggalkan Datuk Usyam untuk mewakili parti
untuk bertemu dengan Ustaz Azizan dan kepimpinan PAS di negeri Kedah bagi proses pembentukan kerajaan di negeri Kedah pada waktu itu. Bila saya telefon, dia kata orang nombor 1 nak jumpa. Pada waktu itu Pak Lah. Pak Lah nak jumpa. Maknanya itu sudah bermula. Dan ini satu sejarah yang berlaku begitu lama. Sampailah tahun 2015 sehinggalah mereka bersepakat untuk menolak sebahagian daripada kepimpinan yang ada pada hari itu. Tak apalah, itu proses demokrasi. Kita terima itu proses demokrasi. Tetapi hakikatnya ditolak kerana gangguan-gangguan untuk menghalang mereka untuk bersama dengan UMNO. Sehingga saya masih ingat pada waktu itu, ini untuk peringatan kepada ahli-ahli PAS. Pada ahli-ahli PAS. Dalam satu mesyuarat timbul isu kerajaan UG dan sebagainya bersama dengan UMNO dan sebagainya dinafi. Saya pada waktu itu ketua penerangan, dan saya diminta untuk buat satu kenyataan. Dan saya bertemu dengan pihak media menafikan tak ada, kita tidak bersama dengan UMNO. Saya buat kenyataan. Tiba-tiba beberapa lama selepas daripada itu keluar pengakuan daripada Pak Lah tentang pertemuan dan perjumpaan dengan Ketua Tebuk Atap. Yang pada hari ini, pada waktu itu dia tak tebuk atap lagi. Jadi saya terkejut. Pengakuan. Sehingga memaksa saya mengeluarkan satu kenyataan. Saya masih ingat. Boleh Google kenyataan saya. Memohon maaf kepada semua ahli PAS dan kepada semua rakyat Malaysia atas pembohongan saya melalui kenyataan media yang mengatakan tak ada apa-apa hubungan dengan UMNO. Saya buat kenyataan minta maaf. Boleh Google Mahfuz memohon maaf kepada ahli PAS dan juga kepada rakyat Malaysia. Boleh Google. Saya memohon maaf. Kerana apa? Kerana saya diminta untuk buat kenyataan. Tiba-tiba buat kenyataan untuk menafikan tak ada hubungan dengan UMNO, tak ada pertemuan perjumpaan dengan UMNO, tak ada. Tiba-tiba pengakuan daripada Pak Lah pada waktu itu, wujud pertemuan tersebut, ada pertemuan tersebut yang tak boleh dinafikan, dan saya perlu defend diri saya perlu meminta maaf secara jujur kepada ahli PAS dan juga kepada rakyat. Jadi ini penafian. Sampai pilihan raya umum yang lalu, saya ringkas cerita, sampai pilihan raya umum yang lalu pun dikatakan mereka nak bersama dengan UMNO, mereka nafi. Mereka ambil nafas perjuangan sama seperti mana nafas kita, Pakatan Harapan, iaitu menolak UMNO seperti kenyataan-kenyataan Tuan Ibrahim. Kita tak boleh bagi lagi nafas kepada UMNO, tak boleh lagi bagi hayat yang panjang kepada UMNO. Kita tak akan bersama dengan UMNO. Kalau bersama dengan UMNO ibarat tanggung biawak hidup. Itu kenyataan pimpinan PAS pada waktu itu. Jadi bila kita keluar daripada PAS pada waktu itu, orang kata macam-macam. Ahli-ahli PAS pun turut menghukum kerana Ketua Tebuk Atap sendiri memberikan fatwa-fatwa yang tertentu, sehingga bukan Ketua Tebuk Atap saja, ada yang di bawah Ketua Tebuk Atap ni memberikan fatwa halal darah dan sebagainya kepada kita semua. Tapi hari ini ternyata mereka bersama dan mengangkat kleptokrat, mengangkat pencuri yang sedang melalui proses dakwaan tersebut di mahkamah untuk dibicarakan. Ini Perdana Menteri yang ada sekarang juga yang menyebut bahawa mereka ini adalah pencuri. UMNO inilah pencuri. Jadi hari ini mereka semua bersama dan parti Tebuk Atap sendiri sudah boleh menerima orang yang dahulunya keluar daripada PAS kemudian mengkhianati Pakatan Harapan. Iaitu saya sebut kepada rakan saya, minta maaf. Saya minta maaf kepada rakan saya nak kena sebut Datuk Kamarudin Jaafar. Dia dulu dalam PAS pernah menyandang Setiausaha Agung PAS. Dia bekas ahli Parlimen Tun 4, dia keluar daripada PAS menyertai PKR. Pada waktu dia keluar daripada PAS itu, apa yang tidak dihukum pada dia? Kelantan mengatakan nak dakwa di Mahkamah Syariah kerana bai'ah. Kerana bai'ah itu tertalaklah
isteri itu dengan talak dengan talak tiga talak tiga. Jadi berbagai-bagai lah, tapi tidak berlaku pun proses-proses nak bawa Datuk Kamarudin ke Mahkamah Syariah di Negeri Kelantan dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku hari ini, parti tebuk atap ni bersama dengan Datuk Kamarudin. Mereka bersama-sama untuk membentuk Perikatan Nasional ni. Jadi, mereka sudah boleh menerima orang yang dituduh melanggari bai'ah. Jadi ahli PAS ni boleh berfikir ni, macam mana parti tebuk atap ni boleh sekarang ni dengan ketua tebuk atap ni seorang ulama terkenal bersama dengan orang yang dituduh orang yang melanggar bai'ah. Datuk Kamarudin apa? Jadi bagi saya bahawa ahli-ahli PAS sudah boleh berfikir bahawa bagaimana mereka hanya menjadi kuda tunggangan untuk pemimpin-pemimpin ini mencapai satu matlamat untuk tampuk kekuasaan, kedudukan semata-mata, bukan untuk membawa prinsip perjuangan, apatah lagi untuk nak membawa sesuatu yang bersifat menjaga, mengawal kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Jadi ahli-ahli PAS boleh fikir untuk nak keluar PAS tak salah. Tak ada timbul masalah langgar bai'ah kerana ketua tebuk atap yang merupakan seorang ulama hebat sudah boleh menerima orang yang langgar bai'ah berada bersama-sama dengan dalam Perikatan Nasional. Jadi ini isu dia bagi saya. Ini isu dia. Maknanya mesej daripada kerajaan pintu belakang sama ada di peringkat federal, peringkat negeri termasuk negeri Kedah ialah mesej untuk ahli PAS mula menilai bagaimana pemimpin PAS telah melakukan satu pembohongan yang besar terhadap ahli-ahli PAS. Betul. Sebagai orang lama dalam PAS lah kan, Datuk saya dan lain-lain lah. Sudah tentu maklumat itu banyak bersama dengan kita. Jadi saya rasa malam ni tak cukup Datuk untuk Datuk nak kupas yang tadi hanya secebis daripada kupasan Datuk tentang parti ketua tebuk atap. Kan? Okay. Saya rasa kita perlu ada sesi lain untuk sama-sama kita bincang secara rasional, secara profesional untuk akhirnya rakyat nampak. Macam tadi Datuk buka memberi faham kepada orang ramai supaya bagaimana apa yang berlaku yang sebenarnya, saya kira sebahagian daripada orang PAS dah mula nampak. Okey, kita patah balik Datuk kepada persoalan perbincangan kita pada hari ini. Okey. Setelah kerajaan tebuk atap berlaku di federal, berlaku pula di negeri-negeri, di negeri Johor, Melaka, Perak. 2 bulan lepas tu berlaku pula di Kedah. Okey, kita pergi ke Kedah. Di Kedah ni menjadikan akhirnya mereka-mereka yang kalah dalam pilihan raya peringkat negeri. Peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri, seat mereka adalah tidak mampu untuk mendapat majoriti untuk memerintah. Tapi sekarang ni, mereka yang kalah dalam pilihan raya, mereka yang tebuk atap di Kedah ni, sekarang memerintah dalam konteks kerajaan negeri. Jadi mereka ni lah yang kata kita kecewa apabila kita sebut kerajaan tebuk atap. Tapi apa yang kita sebut tadi ni, inilah yang sebenarnya mereka lah yang tebuk atap, mereka lah yang masuk ke belakang. Jadi saya kira pada media-media lain, pada orang lain, pada rakyat, dia tidak ada istilah lain kepada mereka ini selain daripada pintu belakang ataupun tebuk atap. Tidak ada. Mandat rakyat jauh sekali. Jadi usah sindir kepada kita, kita kecewa dan seumpamanya, tetapi patut sindir kepada ketua parti tebuk atap itu sendiri, kerana ini adalah istilah daripada ketua parti mereka sendiri. Datuk. Yang kalah ni, kalah pilihan raya, mandat bukan saja tidak diberi oleh rakyat, tapi kalah dalam pilihan raya. Dah duduk merintah Kedah ni, macam mana Datuk? Lepas ni? Ya, itu jelas bagi saya bahawa mereka tidak cukup bilangan untuk membentuk kerajaan. Mereka tidak pernah dimandatkan oleh rakyat bagi membentuk kerajaan. Jadi bagi saya bahawa ini satu, dia bukan tebuk atap juga lah, macam saya kata tadi lah, di kerajaan tebuk tupai.
Kerajaan tupai. Tupai ni bila dia tahu buah tu cantik kan, Allah, banyak isi kucing tidur. Kucing tidur. Dia yang tu yang dia nak tebuk tu. Yang tu nak tebuk. Jadi nak tebuk tu pasal apa? Pasal buah tu sedap. Kita ni bukan pasal buah tu sedap kita nak makan durian dan sebagainya, tetapi kerana kerajaan ini ialah merupakan kerajaan yang telah pun mendapat mandat daripada rakyat, yang dibajai oleh rakyat. Pokok durian itu dibajai oleh rakyat, bukan dibajai oleh tupai. Tapi tiba-tiba tupai mai. Padahal tupai ni patutnya selalu tupai ni orang tembak. Tupai ni orang tembak. Sebab itu ketua-ketua tuan punya dusun ni, mereka ada senapang. Mereka boleh minta senapang untuk nak tembak tupai. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita, khususnya di negeri Kedah. Tapi bagi saya bahawa keadaan ini tidak akan stabil. Di mana-mana pun tidak akan wujud kestabilan. Walaupun agak jumlah mereka itu agak besar sekarang ni, agak besar. Majoriti itu agak besar. Tetapi dia tidak akan menjadi keadaan yang stabil. Ini dapat dilihat di negeri-negeri tertentu. Hari ini timur di negeri Johor, keberantakan sesama sendiri, keberantakan. Kemudian di negeri Melaka berlaku keberantakan di kalangan mereka. Malah di peringkat federal sendiri pun keadaan yang sukar untuk nak dilihat, sehingga ketua penasihat kepada ketua tebuk atap yang saya katakan tadi pun sendiri tidak confident. Jadi kalau nanti akan berlaku perubahan di peringkat federal, kembali kepada kerajaan mandat rakyat iaitu Pakatan Harapan bersama dengan warisan di Sabah tu nanti, ini saya percaya bahawa pergolakan juga akan berlaku di negeri-negeri seperti mana di negeri Kedah ini. Sebab mereka yang mengkhianati, mereka yang mengkhianati mandat rakyat tempoh hari, daripada PKR, daripada PBBM ini, mereka ni tidak ada jiwa perjuangan. Mereka ini orang yang tidak punya jiwa perjuangan. Saya harus mengakui bahawa sebahagian besar yang duduk dalam PAS itu, mereka itu orang yang dilatih dengan jiwa perjuangan, jiwa perjuangan. Tetapi kadang-kadang jiwa perjuangan ini pun boleh tumbang apabila melihat keadaan-keadaan yang tidak menentu ini, yang akan boleh merugikan kedudukan mereka dan juga kelangsungan politik mereka. Tapi hakikat yang jelasnya ialah kumpulan-kumpulan yang mengkhianat ini bukan merupakan orang yang mempunyai jiwa perjuangan. Akhirnya mereka ini boleh berbalik. Sama seperti mana yang berlaku sekarang ni di negeri-negeri tertentu dan juga di peringkat persekutuan ataupun di peringkat federal. Jadi sudah tentu mereka ini akan akhirnya seperti mana yang pernah disebut oleh beberapa orang exco kerajaan negeri yang ada sekarang ini di negeri Kedah ni, yang dahulunya bersama dengan yang Muhammad Dr. M.A. sendiri. Mereka kata kami terpaksa ikut Perikatan Nasional kerana kami, macam mana wakil rakyat nak boleh bantu rakyat. Dia tidak ada jiwa perjuangan. Mereka tidak pernah jadi pembangkang. Mereka first time masuk pilihan raya, terus menang. Mereka tidak ada kekuatan. Bagaimana nak berhadapan dengan rakyat? Mereka hanya melihat seolah-olah rakyat hanya nakkan benar. Sedangkan rakyat nakkan sebuah kejujuran. Bagi saya, rakyat tidak boleh hanya dianggap bahawa rakyat hanya fikir nak benar. Ini yang berlenggar dalam pemikiran pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Mereka kata bahawa sudahlah, maknanya takkan kita nak buat perubahan kerajaan lagi. Rakyat dalam negara kita, rakyat nakkan kehidupan, makanan dan sebagainya. Sedangkan mereka lupa bahawa kehidupan itu bukan hanya makanan. Kehidupan itu bukan hanya benda, tetapi kehidupan itu adalah kejujuran. Ini yang dikendaki oleh rakyat. Tapi bila rakyat melihat orang yang seperti ini yang berada dalam kerajaan, rakyat tidak menghargai apa yang
apa yang dibawa oleh orang-orang seperti mana ahli Dewan Undangan Negeri ataupun exco yang ada pada hari ini. Jadi itu yang saya percaya bahawa akhirnya kalau berlaku perubahan di peringkat pusat, mereka di bawah ini orang yang tidak ada jiwa perjuangan ini juga akan jadi mungkin orang ini akan berpatah balik. Jadi maknanya saya nak bagi tahu kepada ketua penasihat, ketua tubuh atas, bukan sahaja Perikatan Nasional di peringkat federal saja tidak stabil, yang tak tahu kesudahan dia, tak boleh nak baca, di peringkat negeri termasuk negeri Kedah ini juga keadaannya goyah seperti mana di negeri-negeri yang lain. Datuk, dalam konteks ni Kedah, pemerintahan 2 tahun Pakatan Harapan, pemerintahan 2 tahun oleh Yang Amat Berhormat Sri Utama Menteri Besar Datuk Sri Utama Mukhlis Mahathir telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Penerimaannya bukan saja dari segi masyarakat di Kedah tetapi juga masyarakat internasional, masyarakat luar negara, dengan memberi keyakinan kepada Kedah memasukkan sama ada pelaburan luar negara dan juga pelaburan dalaman. Buat pertama kali dalam sejarah Kedah mencetak lebih daripada 10 bilion pelaburan. Sebelum ini yang paling tinggi sekitar 4 bilion macam tu. Dikala itu, dikala kerajaan negeri tidak melakukan kesilapan apa-apa, dikala kerajaan negeri memuncak dari segi performance, dikala kerajaan negeri melakukan terbaik, dikala itulah mereka merampas kuasa, bukan sahaja dikala itu tetapi di bulan puasa dan dikala COVID-19. Kita akhiri, saya nak sedikit pandangan daripada Datuk. Nampak macam nak berubah pula kerajaan ni. Nampak kerajaan ada ni nak dapat balik pada hak minggu depan tu. Ya. Nampak hak mandat rakyat tu nampak macam nak boleh balik. Jadi nak jadi apa Malaysia ni? Dalam masa setahun berapa kali nak ubah kerajaan? Jadi pada pandangan Datuk lah, patut tak ada satu akta ataupun suatu perundangan yang kontrol. Janganlah apabila tak setuju sana sini pakak ubah kerajaan. Supaya benda-benda yang macam tu tak berlaku. Jadi kalau duk main setahun Datuk, kali ubah kerajaan ni kita rasa pelik lah kerajaan kita. Apa pandangan Datuk? Adakah perlu kepada suatu akta ataupun suatu kawalan perundangan dari nak memastikan bahawa kerajaan yang memerintah adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat, kerajaan mandat yang betternya dipas oleh rakyat itu sendiri. Apa pandangan Datuk? Ya, saya ada persamaan dan ada perbezaan pendapat. Ada persamaan dan ada perbezaan pendapat atas isu ini, atas topik ini ya. Sebab bagi saya bahawa satu ahli ataupun MP, ahli parlimen ataupun adun yang melompat. So itu asas lompat tu mesti betul. Asas lompat tu mesti betul. Iaitu kita yang dituduh sebagai orang melompat, saya orang yang dituduh sebagai orang melompat. Melompat pasal apa? Pasal parti melompat. Parti melompat. Maknanya parti dah tak betul, tak berada pada rule, pada landasan. Parti melompat. Takkan saya nak tunggu. Ini maknanya sebarang perundangan boleh diwujudkan tetapi harus mengimbangi antara individu yang melompat dengan parti yang melompat. Maknanya kalau parti itu melompat daripada landasan, parti itu melompat daripada landasan negara dan rakyat ataupun landasan perjuangan parti itu sendiri, maka dia seharusnya diharuskan untuk ahli-ahli parti itu maupun seorang ahli parlimen yang mewakili parti ataupun adun yang mewakili parti itu boleh untuk bertukar parti. Tapi tidak boleh lari daripada mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Tak boleh lari daripada mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi ini kita harus ada perbezaan. Contoh bagi saya macam saya kata tadi lah bahawa kita keluar PAS. Walaupun pada waktu itu saya masih MP, sebagian besar MP ini keluar daripada PAS. Kenapa? Kerana PAS sudah menjadi parti yang melompat. Dan jelas hari ini parti itu sedang melompat. Saya tak tahulah berapa pokok dia lompat-lompat
PAS ni sedang dia lompat daripada satu pokok pada satu pokok untuk walaupun akhirnya dia kembali pada pokok dia, tapi dia melompat. Jadi ini yang menyebabkan ahli di bawah tengok, takkan macam ni parti. Parti yang melompat, pimpinan utama parti itu melompat-lompat. Sekejap tak boleh ambil kerajaan pintu belakang. Tak boleh di Perak umpamanya. Hari ini boleh pula. Hari ini boleh pula. Kerana dia kata bukan pintu belakang tapi tebuk atap. Tebuk atap. Dia hanya bermain dengan istilah. Satu ketika dahulu mereka berkata bahawa tak boleh, takkan dan tidak akan sama sekali bersama dengan UMNO. Ini UMNO tidak boleh diberikan nafas. Tidak boleh diberikan hayat yang panjang. Umur yang panjang lagi. Maknanya kalau tidak akan jahanam negara kita. Itu ungkapan yang pernah dikeluar oleh menteri menteri mewah dan juga timbalan timbalan ketua tubuh atap, timbalan ketua tubuh atap, menteri mewah. Dia kata tak boleh diberikan nyawa pada UMNO. Kalau diberikan nyawa habis tuan-tuan, dia kata negara kita ini. Apa yang tidak pernah diungkap oleh Naib ketua tubuh atap, kawan saya sebutlah nama dia, Ustaz Idris. Ustaz Idris Ahmad ni dia selalu sebut pantun yang sangat famous bila dia nak ajak rakyat tolak UMNO ni. Dia kata 5 perut buah temikai, buta perut tak ada akal. Itulah dia UMNO, dia kata. Itu istilah pantun dia kepada masyarakat dan pada rakyat, mempengaruhi, memukau rakyat untuk menyokong PAS bagi menolak UMNO. Tapi hari ini dia dah melompat, parti ni dah melompat untuk bersama dengan UMNO, dengan kumpulan yang ditolak oleh rakyat pada pilihan raya. Jadi saya bersetuju bahawa tidak wajar untuk mana-mana ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, hatta parti yang mereka bertanding itu untuk melompat. Maknanya bukan hanya individu MP ataupun adun yang tak boleh lompat, meninggalkan mandat rakyat, mencuri mandat rakyat, membawa mandat rakyat untuk bersekongkol dengan satu pihak yang lain, tetapi parti itu juga tak boleh melompat. Jadi ini harus ada perimbangan antara individu dengan juga oleh parti itu sendiri. Jadi saya percaya bahawa dalam suasana ini, perubahan kerajaan ini, kalau kerap sekalipun setahun 2 kali, saya rasa tidak menjadi masalah. Di negara-negara lain pun negara tidak bankrupt. Negara taklah bankrupt. Kalau tukar menteri tukar kerajaan di Thailand tu, sekejap dulu ni tukar kerajaan kan. Jadi saya tak fikir akan menimbulkan masalah, walaupun kita tidaklah suka begitu, tetapi hakikatnya dia dimulakan oleh pencuri. Jadi kalau orang yang mencuri itu boleh buat, kenapa kita nak mengembalikan mandat yang dicuri oleh pencuri itu kepada rakyat? Maknanya nak kembalikan mandat rakyat. Jadi bagi saya rakyat bersama dengan Pakatan Harapan untuk membawa kembali mandat itu yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya umum yang lalu. Jadi tak salah kalau rakan-rakan yang mungkin ada kesilapan lah pada Februari yang lalu, yang bersama dengan gerakan Sheraton sehingga jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan ni, mereka tersalah langkah kerana dipukau oleh janji dan sebagainya. Dan Tan Sri Muhyiddin sendiri, kalau saya ikut audio yang disiarkan hari ini, yang diviralkan, suara yang mirip kepada Perdana Menteri yang menjanjikan bahawa akan diberikan pengagihan khadimah kepada mereka-mereka yang bersedia untuk bersama dengan mereka, dengan beliau ni untuk membentuk kerajaan yang baru ni. Ini bagi saya bahawa kalau itu kawan-kawan yang dulunya ke sana boleh balik ke sini, untuk bersama dengan rakyat. Jadi saya fikir bahawa manusia mungkin tak sunyi daripada kesilapan lah. Jadi kalau mereka sedap benda tu, tapi bukan untuk meletakkan harga yang mahal, tetapi harganya apa dia? Ialah menghargai mandat daripada rakyat, insya-Allah.
kita dah 1 jam dah tu ke udara. Saya rasa kita perlu ada sesi lain untuk perbincangan yang Datuk sebut tadi ni berkait dengan PAS dan seumpamanya. Ya, insya-Allah. Jadi saya ingat mesej utama kita pada hari ini adalah kerajaan yang ada sekarang ini tidak boleh ataupun tidak mampu untuk menggunakan sebagai kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Tidak boleh. Pasal apa? Pasal mereka adalah bukan yang diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah. Jadi pada rakyat mesti faham bahawa ini adalah kerajaan pencuri. Ini adalah kerajaan mengkhianat. Ini adalah kerajaan yang masuk melalui pintu belakang. Ini adalah kerajaan yang mengkhianati mandat rakyat. Jadi mesej ini perlu sampai kepada semua rakyat di semua pelosok. Sama ada kerajaan di peringkat negeri yang jatuh satu persatu setelah federal jatuh, mereka ini semua adalah kerajaan yang mengkhianati mandat rakyat. Jadi tidak benar apabila mereka mengatakan bahawa apabila kita sebut kerajaan tepuk atap, kita yang kecewa. Tidak. Mereka adalah benar-benar menepuk atap. Sebab mereka adalah bukan dimandat oleh rakyat. Yang kecewa ialah rakyat. Ya, yang kecewa oleh rakyat. Jadi Datuk, di hujung ni mungkin 2-3 minit daripada Datuk. Kataan terakhir daripada Datuk. Sila Datuk. Ya, bagi saya mengharapkan pada rakyat banyak bersabar dalam melalui berhadapan dengan proses proses politik di dalam negara kita ini. Semua ini ialah ke arah untuk mematangkan kita semua. Kerana kita tidak boleh lagi mengizinkan untuk selama-lamanya orang mencuri mandat daripada rakyat. Seperti yang saya katakan daripada awal, rakyat memindahkan kuasa itu kepada Pakatan Harapan. Tiba-tiba ada sekumpulan ahli-ahli parlimen, adun-adun ini yang membelakangi mandat rakyat. Tiba-tiba meninggalkan rakyat di belakang tanpa menghiraukan apa yang diharapkan oleh rakyat, iaitu rakyat bukan hanya mengharapkan benda rakyat, tetapi rakyat mahu kejujuran. Kerana kehidupan macam saya sebutkan tadi bukan hanya dilihat kepada kebendaan semata-mata, tetapi kehidupan harus dilihat kepada kejujuran dan keikhlasan. Dan ini yang harus ada kepada semua pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli politik dalam negara kita ini perlu membawa sebuah kejujuran. Kejujuran itulah yang akan menjadikan kita ini sebagai orang yang benar-benar akan dapat membawa masa depan negara kita ini kepada suatu kehidupan yang lebih baik dari segi kebendaan. Kalau pemimpin yang tidak jujur hanya berfikir tentang kedudukan ghanimah daripada sebuah kuasa yang mereka miliki, akhirnya yang menjadi mangsa ialah rakyat. Sedangkan rakyat memandatkan untuk mereka membawa sesuatu yang lebih baik kepada kehidupan kita semua. Jadi bagi saya, mari kepada semua pemimpin Pakatan Harapan, yang penting kepada kita ialah perubahan kerajaan perlu berlaku dan kuasa rakyat perlu dikembalikan. Dan bagi saya bahawa saya tidak ada apa-apa kepentingan kalau syarat meletakkan bahawa nak kembalikan kerajaan Pakatan Harapan ini, saya tidak boleh ada dalam kabinet, tidak ada masalah bagi saya. Yang penting kerajaan rakyat ini perlu kembali kepada rakyat, iaitu kepada Pakatan Harapan yang telah pun dimandatkan oleh rakyat, insya-Allah. Okey, terima kasih Datuk kerana bersama-sama dengan kami The Perspective dan juga page Amanah ni Kedah yang telah mengupas satu isu yang saya kira sangat penting untuk memberi faham kepada rakyat, dan kefahaman itu sebagaimana saya sebut di awal tadi sangat penting kerana dengan kefahaman yang betul saja mampu untuk kita membuat pilihan yang betul. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih Datuk. InsyaAllah kita akan ke utara lagi untuk memberi faham dalam topik-topik lain pula. Jadi saya ucap terima kasih lagi sekali kepada Datuk. Selamat Hari Raya Datuk. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.